Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan podcast. Okey, pada hari ini dan pada masa ini kita akan menceritakan tentang tren yang terhangat ataupun topik yang menjadi tumpuan pada masa kini, iaitu gadget. Sebelum saya merungkai dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya tidak lain dan tidak bukan Muhammad Syafiq bin Abdul Razak, berasal daripada Pulau Pinang. Okey, hari ini pada masa kini kita tidak keseorangan. Saya akan ditemani oleh dua orang bunga, iaitu selaku pena pertama dan juga pena kedua. Okey, so saya nak menjemput pena pertama untuk memperkenalkan diri beliau dahulu. Okay, terima kasih. Nama saya Nur Hidayati binti Ishak. Saya berasal dari Pasir Mas. Boleh panggil saya Hida. Okey, terima kasih Hida. So, kita kenal pena kedua kita pula. Okey, nama saya Nurmai Sarah binti Roslan. Boleh je panggil Sarah. Saya tinggal di Pasir Mas, Kelantan. Okey, terima kasih Sarah dan juga Hida kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Okey, untuk pengenalan, telefon pintar dianggap sebagai satu trend gaya hidup para remaja, tidak kira sama ada golongan bawahan maupun golongan atasan. Tidak dinafikan bahawa gadget ini ataupun telefon pintar ini telah mempengaruhi cara hidup masyarakat kita mengendalikan urusan seharian mereka. Seperti yang kita dapat tahu ataupun kita sendiri yang buat. Apabila kita bangun saja pada tidur, perkara yang pertama kita cari, mesti kita akan cari handphone kita dahulu. Sebab dalam phone tu ada pelbagai maklumat dan pelbagai orang yang kita sayang. So setiap telefon setiap gadget ni pasti mempunyai kebaikannya serta keburukannya. Okey, untuk soalan yang pertama saya nak ajukan kepada panel yang pertama tentang kebaikan dahululah. So panel pertama diminta untuk menerangkan tentang kebaikan gadget. Terima kasih kepada moderator kita. Okey. Pada pendapat saya, gadget merupakan salah satu alat perhubungan. Sebab seperti yang kita lihat zaman sekarang ni, di mana-mana masyarakat sekarang ni pergi mana-mana mesti bawa gadget kan. Bekerja menggunakan gadget, mencari maklumat juga menggunakan gadget. Sebab bagi mereka gadget ni ibarat nyawa lah kan. Okey, selain itu mereka juga dapat menggunakan sistem pesanan ringkas iaitu SMS dan juga pesanan multimedia iaitu MMS. Okey, dengan lebih cepat dan juga mudah untuk berhubung antara satu sama lain. Mereka juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Kerana zaman sekarang ni banyak kita tengok banjir lah, pandemik kan. Jadi banyaklah hubungan yang terjejas. Jadi dengan ada gadget ni kita boleh berhubung dengan mereka dengan lebih rapat. Lebih rapat lah. Okay, so Sarah, kita dapat lihat Hida telah menceritakan tentang gadget ni mampu merapatkan hubungan. Tambah pada zaman pandemik, contoh saya lah sendiri nak jumpa awet jauh. So saya tak boleh jumpa sebab Roblox banyak kan. So saya kenalah melalui gadget juga kan. Okay. Betul tu. So saya nak tanya untuk Sarah pula tentang kebaikan gadget selain daripada merapatkan hubungan. Adakah benda lain kebaikan? Okey, bagi saya lah kan, gadget ni dia pun mempunyai banyak kebaikan dan kemudahan dia yang tersendirilah. Bukan sahaja dari segi alat perhubungan, tetapi dia juga dapat menjana pendapatan. Contohnya para peniaga zaman sekarang kan, dia mudah untuk berniaga sebab ada perniagaan atas talian. Contohnya ada platform untuk berniaga lah, khas untuk peniaga. Contohnya Shopee, TikTok, Facebook kan, semua kan. Mesti kita semua dah beli benda tu dalam talian saja. So dekat sini dia dapat memudahkan para peniaga dan pelanggan-pelanggan lah untuk membeli belah dekat situ kan. Kita tak perlu minyak apa semua, masa jam apa semua kan, kita tak perlu hadap semua tu. So dekat situ satu kebaikan. Tapi ada kebaikan lain, contohnya macam aplikasi YouTube. Contohnya macam kita anak-anak kan, kita boleh buka surah Yasin ke apa semua, surah zikir. Dia banyak kemudahan dia dekat situ. Itulah bagi saya kelebihan dan kebaikan yang bagi pendapat saya. Okey, so terima kasih Sarah. Tapi kita sebagai student pun kebanyakan assignment kita semua disubmit melalui gadget. Betul tu. Okey, tapi kita perlu ingat kita jangan jadi pemboros kerana
setiap benda kita boleh beli di hujung jari, tetapi duit tu ingat kita perlu Kena berjimat juga dekat situ. Okey, kita mesti ingat setiap kebaikan pasti akan mempunyai keburukan. Keburukan, betul. So, saya nak tanya Sarah lah, boleh tak tentang keburukan gadget ni? Okey, terima kasih Syafiq. Dalam kebaikan tu mesti ada keburukan dia yang tersendiri lah. Contohnya macam kalau pelajar-pelajar terlalu taksub dengan gadget, dia akan menjejaskan pelajaran mereka. Contohnya mereka lebih memfokuskan diri mereka dengan bermain video games, online chatting, dating apa semua tu kan. Tu membuang masa mereka lah dekat situ. Dekat situ kita nampaklah keburukan dia kan. Lepas tu dia orang dengan fokuskan dekat benda lain sampai mata pelajaran mereka macam lalai. Mereka melepaskan tangan. Abaikan macam tu je. Dekat situ macam ibu bapa lah kena awasi, pantau anak-anak mereka supaya dapat mengelakkan lah anak-anak daripada terlibat dalam keburukan gadget-gadget ni. Okey, terima kasih Sarah. So, nak main game tak salah, tapi yang salahnya kita terlalu menjadi hamba kepada gadget tu. Betul. Okey, so ibu bapa perlulah memantau anak-anak dah sejak dari kecil. So, saya nak tanya Hida pula tentang keburukan gadget. Okey, di sini kita dapat lihat pada zaman sekarang ni banyak penipuan-penipuan kan. Dengan adanya teknologi yang mudah ni, mereka sebagai pengguna mengambil kesempatan untuk memasukkan data-data peribadi, mencuri maklumat, lepas tu mencuri wang, banyaklah lagi kan. Jadi bagi saya kita perlu bendunglah masyarakat untuk kawal penggunaan gadget ni ke arah yang lebih baik. Sebab diri saya pun dah banyak kali dah Banyak kena. kali dah guna. Boleh Hida ceritakan serba sedikit pengalaman Hida. Okey, untuk sejak Dumenjak ni saya ni lah mereka telefon saya, mesej, lepas tu WhatsApp saya untuk mempromo iklan-iklan yang tidak sepatutnya seperti judi, kasino, lepas tu banyak lagi lah. Lepas tu menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak seeloknya kepada saya. Jadi dengan tindakan saya adalah memblok nombor-nombor tersebut dan membuat report kepada pihak-pihak tertentu. Okey, bagus tindakan yang telah Hida lakukan. So, kita sebagai pengguna gadget, jangan terlalu memasukkan maklumat data peribadi kita di dalam gadget sehingga menyebabkan maklumat-maklumat kita tersebar. Sekarang ni banyak skamer-skamer yang bekerja 25 jam sehari. Bukan 24 jam tu, tapi 25 jam. 25 jam. Okey, sekarang kita dah berada di penghujung rancangan. So, untuk kesimpulan, penggunaan telefon pintar dalam kalangan remaja serta masyarakat banyak memberikan 1001 faedah kepada sesiapa saja yang menggunakannya. Tetapi, setiap pengguna, kita mestilah bijak dalam menggunakan gadget yang dicipta dalam dunia serba canggih ini. So, untuk kali terakhir, terima kasih Sarah dan Hida. Jangan lupa like, comment, follow and share serta subscribe. Okay. Thank you. Thank you. Bye.